Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua hari ini di hari Selasa? Lagi 2 hari insya-Allah kita akan melalui bulan Ramadan. Okey, Soleha doakan agar semua rakan dan serta follower FB Soleha Mahtaha sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dalam setiap urusan yang kita lakukan lillahi ta'ala. Okey, hari ni Soleha nak buat sedikit perkongsian khusus kepada usahawan, orang bisnes tersentak kenapa gagal berniaga. Okey, sebelum tu mari kita tolong kongsikan Soleha punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat insya-Allah. Okey, boleh kongsikan dan sharekan ramai-ramai supaya ramai usahawan dekat luar sana boleh mendapatkan dan mendengar tips rezeki dan juga tips berniaga serta berbisnes. Lagi-lagi di waktu PKP ni, macam mana kita nak berniaga dan berbisnes dengan cemerlang. InsyaAllah Soleha akan kongsikan. Okey, sebelum tu mari kita sama-sama mulakan majlis sharing ilmu pada hari ini dengan selawat dan juga doa insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, sebelum tu Soleha perkenalkan diri Soleha terlebih dahulu. Alhamdulillah, Soleha merupakan great leader bagi bisnes FTR Formula Tarik Rezeki. Buku rezeki kelas pertama yang viral di pasaran sekarang telah sold out lebih 23,000 unit. Alhamdulillah, Soleha sudah bersama dengan dakwah FTR ni dah masuk tahun kelima. Alhamdulillah, mempunyai lebih 300 orang ejen. Dan Alhamdulillah, Soleha merupakan bekas graduan daripada Universiti Sains Islam Malaysia, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, pengkhususan dalam kos fiqh dan fatwa. Salam ukhuwah dan salam perkenalan kepada anda semua di luar sana. Kepakaran kami adalah membantu para usahawan yang ada masalah bisnes, yang ada masalah jiwa dan hati berkaitan dengan bisnes atau apa saja. Kami bantu dengan platform Formula Tarik Rezeki, buku rezeki kelas pertama yang menggunakan bahasa yang simple, santai dan sentap serta mudah difahami. #baca-baca sentap. Okey. Okey, tajuk hari ni adalah tersentak kenapa gagal berniaga. Sharing Soleha yang ke 189. Alhamdulillah, Allah rezekikan Soleha di sini untuk membuat perkongsian ilmu dengan anda semua. Alhamdulillah. Dan Soleha bercakap berdasarkan rekod terbaru Soleha, di mana Soleha berjaya buat sales sebulan 6 angka. Bagaimana? Dan apakah punca seseorang gagal berniaga? Adakah dia sedar dia gagal berniaga selama ni sebab apa? Okey, mari kita cek satu-satu. Kenapa seseorang usahawan itu, ahli bisnes itu, orang yang buat bisnes online ataupun offline itu gagal berniaga? Ada 3 kat sini pecahannya. Yang pertama, seseorang itu gagal berniaga kerana dia tak ada ilmu. Siapa-siapa kalau nak buat bisnes, wajib pertama sekali kita kena ada ilmu. Ilmu basic pun is okay. Macam mana kita nak promote, macam mana kita nak marketing, macam mana kita nak agresif kita punya iklan dan produk tu, kita kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, kita pergilah menuntut dan belajar. Pergilah kelas online sana sini, insya-Allah. Selalu join mentor dan coaching daripada sifu-sifu online, guru-guru, mentor-mentor kita yang ramai telah berjaya menjadi jutawan pada hari ini sebab mereka menuntut ilmu. Mereka tak jemu-jemu, tak putus-putus, tak berhenti belajar, invest untuk ilmu pengetahuan.
Okey. Waalaikumsalam Ida. Hai Kak Anissa. Hai Umi. Okey, berbalik kepada topik Solehah hari ni. Kenapa orang bisnes gagal berniaga? First kali tadi sebab dia tak ada ilmu. So, bila kita tak ada ilmu, kita kena sedar diri dan kita bergurulah dan kita menuntut ilmulah dengan mereka yang lebih pakar, mereka yang lebih bijak dan lebih tahu bidang tersebut. Contohnya bab cash flow ke, contohnya bab marketing ke, bab financing ke, bab management ke. So kita kena belajar dan invest untuk ilmu. Jangan berkira, jangan kedekut. InsyaAllah Solehah pun on the way untuk upgrade level ilmu. InsyaAllah doakan semoga dipermudahkan untuk Solehah join Spire. InsyaAllah doakan sama-sama ya. And then apa lagi, kalau kita nak berjaya, nak jadi orang bisnes yang hebat, kita hendaklah turunkan ego kita. Kita mesti turunkan ego kita. Jangan kita anggap kita dah tahu segala. Orang pada masa kini dia silap sebab dia gagal, sebab dia rasa dia dah tahu semua benda. Padahal semakin kita belajar, semakin kita menuntut ilmu, semakin kita mengetahui sesuatu ilmu tu, rupanya makin banyak kita tak tahu sebenarnya. Sebab tu jangan jemu. Jangan rasa berkira nak tuntut ilmu. Sebab orang yang sombong dengan ilmu ni Allah tak suka. So bergurulah dan kosongkan gelas sebelum kita nak menuntut ilmu. Adab dengan ilmu kita kena jaga. Bergurulah kita dengan orang yang betul dan tepat, yang memang terbukti kepakarannya. Kita berguru dengan dia, insya-Allah kita korek rahsia segala ilmu pengetahuan, lubuk ilmu yang terpendam, apa yang ada, kita just belajar, keep learning process. InsyaAllah kita akan beroleh kejayaan. Sebabnya seorang ahli bisnes ni dia kena pegang 3 perkara, iaitu orang bisnes kena ada ilmu, kena ada mentor dan kena ada sistem. Kalau dia ada 3 benda ni, insya-Allah dia akan menjadi orang bisnes usahawan yang berjaya, yang boleh grow lebih jauh. Boleh grow lebih jauh. Sebelum ni, contohlah sebelum ni dia hanya mampu buat 3 hingga 4 angka je sebulan. Bila dia invest untuk ilmu, dia upgrade ilmu, insya-Allah dia boleh grow kepada 5 hingga 6 angka sebulan. Alhamdulillah, Solehah sekarang di fasa 6 angka sebulan. InsyaAllah masih belajar. Setiap hari Solehah masih keep learning process dengan mentor Cikgu Nora. Dan insyaAllah ada niat dan nawaitu Solehah untuk upgrade level yang lebih tinggi. InsyaAllah semoga Allah permudahkan. Sebab tu kita jangan rasa kita dah tahu. Jangan kita rasa kita buat-buat pandai sendiri. Sebenarnya kita perlukan ekstra ilmu. Contohlah kalau kita nak buat income 5 angka, kita kenalah invest ilmu 5 angka. Kalau kita nak buat income 6 hingga 7 angka, juta-juta, nak jadi jutawan, kita kenalah berguru dengan sifu yang jutawan juga. Kita kenalah berguru invest untuk ilmu yang ribu-ribu, ratus ribu. Inilah kaitannya. Bila kita invest lebih, insya-Allah kita dapat lebih. Kalau kita berkira-kira, kita kedekut, berkira, tak nak melabur untuk ilmu, so kita akan setakat tu je, kita akan stuck, tak boleh nak grow, tak boleh nak meningkatkan lagi kita punya bisnes ni. Kita just setakat itu sahaja. So mari kita sama-sama upgrade ilmu, top up ilmu, berguru dan join seminar online. InsyaAllah Solehah pun dalam proses nak daftar seminar online. Sama-sama Solehah ajak ejen-ejen Solehah. Sama-sama kita upgrade ilmu. Sebabnya ilmu ni takkan habis-habis. Bila kita upgrade ilmu, sebenarnya duit kita tak akan berkurang. Bak kata Cikgu Nora Yusof, duit kita tak akan berkurang. Malah duit kita akan bertambah dan berganda-ganda. Sebab kita ada ilmu. Ada ilmu. Hanya ilmu sahaja yang akan boleh memberi kejayaan. Dan akan boleh memberi sinar harapan yang lebih besar kepada kita, insya-Allah. So, kenapa kita gagal berniaga? Sebab kita tak ada ilmu, kita tak ada sistem, kita tak ada mentor, kita ego dan sombong. Tak nak turunkan ego kita, kita rasa kita dah pandai segala, kita rasa tak perlulah nak top up ilmu. Aku dah pandai dah ni, aku dah pandai dah post iklan, dah pandai dah post ke IG, so tak payahlah. So, hentikan mindset macam tu. Jangan kita rasa kita ni dah pandai. Kalau kita dah pandai, kenapa kita tak dapat buktikan bahawa kita dapat buat 5 angka? So, kalau anda masih di level 3 angka, tak boleh nak grow kepada 4, 5 angka, 6 angka,
So maksudnya di situ kita belum betul-betul kuasai ilmu bisnes. Banyak lagi rupanya kita tak tahu, banyak lagi rupanya yang kita terlepas pandang, yang kita pandang remeh. Rupanya kita nak berjaya ni kita sendiri yang kena berkorban. Berkorban masa, berkorban tenaga, berkorban segala-galanya, harta dan duit, semata-mata nak tengok diri kita berjaya. Dan di samping tu kita boleh beri yang terbaik untuk family kita. Of course kalau kita nak jadi jutawan, kita nak pilih jadi jutawan yang bertakwa, nak jadi jutawan yang beriman, nak bantu keluarga kita, nak bantu ramai anak yatim dan anak-anak tahfiz. Itulah niat dan impian kita. Kenapa kita nak bersungguh-sungguh dalam bisnes ni? Supaya kita boleh beri manfaat yang banyak dekat orang di luar sana. Sebabnya ramai sangat orang dekat luar sana yang stuck, yang down sell-nya, yang buntu, tak tahu nak buat apa. Lagi-lagi waktu PKP ni, bisnes tak boleh nak grow, bisnes tak boleh nak jalan, terhenti di situ sahaja sebab kita tak ada ilmu. Kalau kita ada ilmu, tak mustahil waktu PKP ni, kita punya sales maintain 5 angka, kita punya sales still berjalan, setiap hari ada pengeposan, setiap hari ada barang yang sold out. Tu maknanya permintaan daripada pelanggan akan sentiasa ada. Cuma kita je kena bijak marketing, kita je kena konsisten marketing, kita je kena banyakkan ilmu supaya kita dapat tarik perhatian prospek dekat luar sana. Kalau kita ada ilmu, rezeki kita akan turut bertambah. Upgrade ilmu, upgrade rezeki. Itulah kaitannya. So macam mana kita nak cemerlang dalam bisnes ni? Takkanlah kita nak stuck selama-lamanya di level yang sama, tak nak grow, tak nak cemerlang dalam bisnes. Okey, cara yang akan Soleh kongsikan selepas ini, macam mana kita nak tips cemerlang dalam bisnes. First kali, jangan stop belajar. Cari ilmu banyak-banyak, invest ilmu banyak-banyak, laburkan duit untuk ilmu, insya-Allah. Sebab hanya ilmu akan membantu kita ke arah kejayaan. Nombor 2, kalau kita nak laju dalam bisnes, jaga marketing kita dengan Allah. 80% marketing kita dengan Allah, iaitu Maha Pencipta, dan 20% marketing bumi kita, iaitu iklan, tools, marketing dan sebagainya, itu adalah 20%. Dan seterusnya, kalau kita nak laju lagi bisnes, nak bisnes kita berjalan dengan lancar, banyakkan sedekah, banyakkan zakat. Apa kaitannya? Kaitannya adalah the more you give, the more you get. Sebab tu jangan kita ada rasa kedekut, jangan ada rasa bakhil dalam diri kita. Sebab Allah bagi kita rezeki lebih, sebab Allah nak kita laburkan, Allah nak kita infakkan harta ke jalan yang benar, ke jalan yang diredainya. Sebab tu Allah bagi kita rezeki lebih. Sebab Allah nak kita kongsikan rezeki-rezeki dengan orang lain. Contohnya macam Solehah merupakan seorang stokis dan leader, di mana Solehah ada 300 lebih orang ejen di bawah Solehah. So macam mana Solehah nak pastikan ejen-ejen Solehah sentiasa semangat, sentiasa tak give up dalam marketing, adalah kita bagi sharing ilmu berterusan dengan mereka, selalu bagi energy booster dan life booster dengan mereka supaya mereka tak lemau, supaya energi mereka sentiasa tinggi setiap hari. Sebab ini adalah circle kami. Setiap hari kami berkongsi ilmu, setiap hari kami berkongsi, bertukar-tukar pendapat tentang hal bisnes. So bila kita duduk dalam circle yang macam ni, kita duduk dalam circle yang positif, circle yang sentiasa nak membantu, nak maju diri dalam bisnes, inilah dia circle yang sentiasa berlumba-lumba nak mencari kejayaan di masa akan datang, insya-Allah. Lagi-lagi buat bisnes ni bukanlah bisnes kita berjaya seorang-seorang, tapi adalah bisnes kita berjaya berjemaah. Sebab kalau kita buat bisnes seorang-seorang, kita tak boleh nak grow. Kita hanya setakat tu je. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pun, Rasulullah dia berniaga, dia berbisnes berkumpulan. Dia ajak kawan-kawan dia ajak para sahabat, dia ajak ahli keluarga dia, sama-sama buat bisnes, tolong ayahnya waktu ayahnya masih hidup waktu kecil. Rasulullah telah membantu ayahnya mengembala kambing, berniaga di pasar. So kita patut contohi sikap daripada kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana Rasulullah sangat bijak dalam berbisnes.
Sebab tu bisnes ni adalah sunnatullah. Bisnes ni adalah sunnah dan 9/10 daripada sumber rezeki adalah daripada perniagaan. Sebab tu kalau kita nak maju dalam bisnes, contohi sikap dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sifat dermawan Saidina Ali bin Abi Talib. Inilah antara tokoh-tokoh Islam yang patut kita contohi pada masa kini supaya kita ada jiwa dan semangat yang besar nak sama-sama berjaya macam mereka. Cumanya beza mereka dan kita platform kita adalah secara moden. Di mana kita menggunakan platform online. Kalau dulu tak ada. Kalau Rasulullah dulu berniaga di padang-padang pasir, lalu padang pasir, guna unta. So kita, macam mana mereka sangat kuat dalam semangat dakwah dan semangat berniaga. Bila sentiasa kita sedar bahawa kita ada matlamat, kita ada misi visi, kita ada big why. Kita di sini sebab apa? Sebab tu kalau kita jelas misi, visi, matlamat, ada target yang kita nak capai, sebab tu kita boleh mudah berjaya dalam bisnes ni, sebab kita nak bantu ramai orang. Macam Solehah, banyak kali Solehah bagi tahu dekat ejen, kita berniaga ni konsep kita nak kongsi rezeki dengan orang. Kita nak bantu orang jana ekonomi rumah. Solehah nak bantu ejen-ejen Solehah ada pendapatan sendiri, boleh bantu family, boleh survive hidup, boleh sedekah dan zakat banyak-banyak, boleh tingkatkan amal jariah, sedekah tabung jariah kita boleh perbanyakkan dan penuhkan daripada hasil bisnes untung dunia akhirat ni. Sebab tu, kalau kita nak maju dalam bisnes, jaga sahaja marketing dengan Allah. Jangan tinggalkan Allah dalam setiap urusan perniagaan kita. Macam mana kita diajar cara berdoa, macam mana kita diajar dengan zikrullah untuk menarik rezeki. Semuanya ada kalau kita rajin upgrade ilmu, rajin berguru dan rajin cari sumber panduan. Khususnya kalau ada buku-buku bacaan ke, ada kelas-kelas online ke, ada support group ke, kita join. Dan jangan ada perasaan berkira. Kalau kita masih ada mindset nak berkira kedekut dengan ilmu, sampai bila-bila kita tak akan maju, sampai bila-bila kita akan stuck setakat itu sahaja. Sebab diri kita sendiri yang tak nak bantu untuk move on, tak nak bantu jana ekonomi rumah, tak nak bantu untuk upgrade diri, ilmu, iman dan amal, sebab kita masih ada mindset berkira. Sebab tu kita nak berjaya dalam bisnes ni diri kita. Diri kita yang kena ada pushing factor. Diri kita yang kena ada kesedaran nak berjaya hari ini. Sebab kita nak berjaya bersungguh-sungguh, nak tarik tangan ahli keluarga kita sama-sama ke syurga. Sebab bisnes ini bukanlah bisnes kita semata, tapi adalah bisnes untuk umat Islam. Di mana bisnes ni adalah kita nak bantu sebarkan manfaat. Kita nak bantu sebarkan ilmu pengetahuan dan segala perkara kebaikan dan nilai dalam produk kita. Sebab tu kita kena jelas. Kita kena jelas apa itu value, apa itu nilai dan manfaat yang ada dalam produk kita yang boleh memberi kebaikan kepada orang ramai. Itu adalah produk yang terbaik, produk yang patuh syariah, produk yang sentiasa Allah tuntut untuk kita bisnes dan niagakan. Selain tu, kalau kita nak laju dalam bisnes, of course kita kena jaga marketing kita dengan Allah lah. Solat awal waktu, berdoa bersungguh-sungguh, kita ada ilmu closing. Contohnya, banyak kali Solehah share dengan ejen dan pembaca FTR Solehah, kalau kita nak laju, nak mudah closing sale, kita kena banyak deal dengan Allah. Bukan kita deal dengan customer, tapi dalam masa yang sama kita adalah deal dengan Allah 100%. Sebab Allah yang akan buka pintu hati pelanggan kita. Allah yang akan buka serta mengizinkan prospek tersebut untuk terus beli dengan kita. Of course lah kita kena ada ilmu. Of course lah kita kena jaga kebergantungan dan tawakal kita kepada Allah 100%. Dan yang penting, kena top up ilmu, kena upgrade ilmu, kena selalu sedar bahawa hanya ilmu sahaja yang akan memberi kejayaan dan akan menyuluh kehidupan kita di jalan yang lebih luas terbentang kejayaan di hadapan kita, insya-Allah. So, adakah anda sedar hari ini kita gagal berniaga sebab apa? Adakah kerana salah diri kita ataupun kerana salah orang sekeliling kita? So kita kenalah sedar diri dan muhasabah diri kita.
Kita tak naklah duduk di tempat yang sama selama-lamanya. Kita nak upgrade ilmu, kita nak upgrade amal kita nak upgrade rezeki kita. So kita kena ada tindakan. Kita buat tindakan yang sebaiknya, yang sewajarnya, supaya kita dapat menyebarkan manfaat kepada semua orang, khususnya usahawan. Usahawan Bumi Putera Islam ni lah yang kita nak bantu sama-sama, nak tingkatkan produk dan pengeluaran produk Muslim, BMF. So kita bantu sama-sama usahawan Islam, kita bantu sokong dan support perjuangan dan bisnes ini, dakwah lillahi ta'ala dan bisnes kerana Allah. Sebab tu kita kena tahu, kita ni berniaga kerana apa? Kita berniaga dengan Allah ke kita berniaga dengan makhluk? Kalau kita jelas kita berniaga dengan Allah, sudah pasti rezeki dan sales yang akan masuk dalam life kita hari-hari akan sentiasa melimpah ruah, akan sentiasa berkat. Sebab kita tahu, nawaitu kita berniaga adalah kerana Allah. Kita berniaga dengan Allah, bukan kita berniaga dengan makhluk, bukan kita berniaga dengan manusia. Kalau kita faham konsep tawakal, kalau kita faham konsep rezeki dan jaminan Allah, rezeki sentiasa ada, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Kita tak tangguh-tangguh buat tindakan. Kita terus bertindak untuk tarik ramai orang sama-sama buat bisnes kerana Allah Ta'ala. Lagi apa? Cara untuk kita cemerlang dalam bisnes, of course lah kita kena ada rasa syukur. Kena ada rasa syukur dan sabar dalam diri kita. Tak, sebabnya ramai orang sekarang suka nak berjaya dengan cara yang sangat singkat. Di mana bila dia fikir, hari ni aku buat bisnes, minggu depan aku nak jadi jutawan. Macam tu sekali. Sepatutnya kita kena trust the process. Di mana kalau kita nak buat bisnes, bukanlah sikit-sikit masa, tapi mengambil masa yang lama. Journey kita, bisnes ni kita bermula daripada bawah. Bukanlah kita tiba-tiba nak jadi leader. Kita tak rasai fasa bila mana kita jadi agent ni. Rupanya banyak ilmu yang kita dah terskip. Rupanya banyak ilmu yang kita dah tertinggal sebab kita gelojoh terus nak jadi leader. So kita kena laluilah fasa-fasa macam mana first kali kita jadi agent, and then kita jadi leader, and then naik master stockist, dan barulah boleh jadi jutawan. Jutawan bertakwa. So kita trust the process, bersyukur dengan segala rezeki Allah bagi. Sikit pun kita syukur, banyak lagi lah kita kena bersyukur dan kongsikan rezeki kepada orang ramai, insya-Allah. Seperti dalam firman Allah dalam surah Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, aku akan tambah rezeki dan nikmat yang besar kepada dia. So banyak-banyakkan bersyukur, banyak-banyakkan sangka baik dengan Allah, jaga pemikiran kita, jaga sangkaan kita. Sebab apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, apa yang kita kata, apa yang kita dengar itu boleh menjadi salah satu doa dan akan dimakbulkan Allah. So fikirlah yang baik-baik, dengarlah yang baik-baik, cakaplah yang baik-baik, mintalah yang baik-baik. InsyaAllah Allah akan berikan yang terbaik juga kepada kita, insyaAllah. So kalau kita nak berniaga cemerlang, kita just jaga marketing dengan Allah. Banyakkan top up ilmu, sebab hanya ilmu yang boleh membawa kita kepada ke arah kejayaan dan hidup yang terang, bersuluh, insyaAllah. So, semoga bermanfaat perkongsian Solehah hari ini berkenaan dengan tajuk tersentak gagal berniaga. Kenapa kita gagal berniaga? Rupanya silap daripada diri kita yang tak nak top up ilmu, yang tak nak upgrade ilmu, yang sentiasa nak duduk di level yang biasa-biasa je. Kita tak nak duduk di level yang luar biasa. Sampai macam tu lah, kita macam tu je lah. Kalau kita nak berjaya, kita cabar diri, buat sesuatu yang luar biasa, InsyaAllah kita akan dapat hasil dan result yang sangat luar biasa. Fast action, fast result. Slow action, you got no result. Kita tak akan dapat keputusan kalau kita slow action dan tak ada tindakan langsung. So fast action, you can got the successful in your business, insyaAllah. High energy, high sell. InsyaAllah jaga sahaja marketing dengan Allah. Semangat, jangan rasa down. Sentiasa agresif dan buat marketing sungguh-sungguh.
Dan pegang jaga nawaitu, jaga niat awal, jaga niat tengah, jaga niat akhir lillahi ta'ala. Jangan terkandas, jangan menyeleweng daripada niat asal kita nak bantu agama Allah. Ingat ni, niat bantu agama Allah bukanlah semata-mata kita nak kejar sel, tapi kita jaga niat yang pertama, nak jaga agama Allah, nak beri manfaat kepada ummah, nak bantu umat Islam, always back to Allah. Kalau kita jaga niat yang paling utama ni, insya-Allah tak payah kita risau dah rezeki sel kita. Sentiasa akan Allah bagi berganda-ganda sebab kita jaga niat yang asal tadi, insya-Allah. Okey, so doakan agar anda semua kaya, berjaya dunia akhirat, cemerlang dunia akhirat dalam bisnes atau perniagaan apa sahaja yang anda lakukan pada hari ini. Pastikan perniagaan kita ini patuh syariah dan sentiasa halal sumbernya dan sentiasa dilaburkan kepada di mana hendaklah kita dapatkan dan buat bisnes ni semata untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.